adalah Nabi SAW meletakkan tangan kanan atas punggung telapak tangan kiri, dan pergelangan tangan dan lengan kiri. Maksudnya di antara punggung tangan kanan ini meletak di atas tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulubi dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'ansir, Rabbi tammi bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pengurusi serta barisan ahli jawatan kuasa surau, yang saya kasihi dan saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Haji-haji, Hajah-hajah, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya doakan hadirnya pada malam ini diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan hadirnya pada malam ini diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan hadirnya pada malam ini diberikan kesihatan tubuh badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya turut doakan hadirnya pada malam ini diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan keizinan, masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kepada Allah, Allah masih lagi memberikan kita dalam keadaan usia yang panjang, dapat lagi kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat meneruskan ibadah pada Allah, dapat solat maghrib secara berjemaah, dan diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dapat duduk sebentar dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala sebelum mana masuknya fardu insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah, kita sambung dulu kitab yang pertama kita, iaitu kitab bab solat, iaitu kita masih lagi membicarakan tentang bab di antaranya tangan kanan memegangnya kiri dan letak kedua di bawah dada di atas pusat, iaitu mana setelah mana kita mengangkat takbir, maka kita turunkan tangan kita untuk qiyam, untuk qiyam. Maka dalil tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yad'ul yumna ala zuhri kiffihi yusra wa rusqi was-sa'idi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan atas punggung telapak tangan kiri, dan pergelangan tangan dan lengan kiri. Maksudnya di antara punggung tangan kanan ini meletak di atas tangan kiri. Bila mana Nabi SAW angkat takbir, maka Nabi turun untuk qiyam, maka kanan berada di atas tangan kiri. Itu maksud daripada dalil Nabi SAW. Maka
banyak cara orang memegang ataupun cara qiyam. Ada letak dua tangan atau dua jari macam ni. Ada letak satu jari, ada yang letak tiga jari. Ada yang letak memegang keseluruhan tangan. Memegang keseluruhan tangan. Maka di antara pergelangan tangan ini dengan pergelangan tangan kanan dan kiri letakkan sama. Letak sama, maka pegang sepenuhnya tangan. Ini pun dibolehkan. Banyak cara-cara keadaan jari memegang ketika mana memegang dalam keadaan qiyam. Ada dua jari macam ni pun ada. Ada satu jari, ada tiga jari, ada dalam pelbagai bentuk dalam keadaan kita memegang ketika mana qiyam. Maka dalil meletakkan kedua-dua tangan di bawah dada dan di atas pusat. Hadis riwayat Ibn Huzaimah daripada Wa'il bin Hujr, beliau berkatanya, aku telah bersolat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di bawah dadanya. Maksudnya kita qiyam tu di mana tempatnya? Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah dada. Ni dada kita, maka di bawah dada. Maksudnya bila kita angkat Allahu Akbar, letak di bawah dada. Letak di bawah dada. Kalau kita tengok di antara beberapa mazhab-mazhab yang lain, iaitu mazhab Hambali dan mazhab Hanafi, mereka meletakkan tangan mereka, qiyam mereka itu di bawah pusat. Dia letak di bawah pusat. Ni kita tengok jenis orang qiyam ni, dia merupakan mazhab Hambali ataupun mazhab Hanafi. Kebanyakan kalangan orang India lah. Orang India, orang Bangladesh belah sana tuan-tuan, banyak mereka Hambali dan mazhab Hanafi ni mereka letak di bawah. Letak di bawah pusat. Maka kalau tengok mazhab Maliki, mazhab Maliki pula tuan-tuan, dia tak qiyam. Dia akan takbir Allahu Akbar, turun, terus letak di sisi. Itu mazhab Maliki. Jadi bila tengok orang macam tu, jangan pergi katok tangan dia pula, hang hang tak qiyam. Sedangkan dia adalah mazhab Maliki. Yang kita ni pula, jangan pula kita tuan-tuan pi tiru. Tengok kawan lu tak qiyam, kita balik-balik mai kat Kerinci ni, kita pun tak qiyam tangan lurus macam tu tuan-tuan. Kita nak ikut, kena faham di antara mazhab. Jadi kalau tengok macam tu, luruskan tangan, dia tiada qiyam, maksudnya dia ada merupakan mazhab Maliki. Dia tak qiyam, dia teruskan tangan dia. Dan ibu-ibu dan ayah mesti pernah tengok adanya di antara jemaah-jemaah di luar sana ataupun sahabat-sahabat kita luar sana, dia qiyam dia letak di atas dada. Bila Allahu Akbar, dia letak di atas dada dia. Ini ada perbahas para ulama. Maka itu bukan cara yang betul. Kerana dia tidak mengikut mana-mana mazhab dan juga tidak tepat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menepati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sah tak solat dia? Sah, solat dia tetap sah. Cuma caranya tidak sempurna. Dan saya pernah tanya, kenapa letak tangan di atas dada macam ni? Maka salah seorang jemaah tu kata, supaya mana dekatkan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semain letak tangan macam ni. Dan baru ni saya tengok tuan-tuan, letak macam ni, sebelah kanan, sebelah kiri pula, menyengit tentu pula tuan-tuan. Macam-macam cara dah. Sebab tu kalau kita pergi merantau, pergi musafir, tengok macam-macam cara. Singgah di masjid, singgah di surau-surau mana tu, tengok orang semayang, gaya macam ni, gaya macam ni. Bukan nak jadi gelak ketawa, tetapi ambil pengajaran. Ambil pengajaran, kita tengok cara orang solat ni tuan-tuan. Sah tak? Tetap sah. Tapi kesempurnaan tu tak mengikut cara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi meletak di bawah dada Nabi, di antara dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dada dengan pusat, maka letak di tengah-tengah. Maka bila mana kita qiyam betul-betul ni, salah satunya juga boleh apa ni, salah satu perkara yang boleh bagi kita khusyuk dalam solat. Kalau kita qiyam betul-betul, letak betul-betul di bawah dada kita ni, kita akan rasa kekhusyukan dalam solat bila kita pegang betul-betul. Tapi kalau ada yang letak di atas dada, ada yang letak
dalam pelbagai bentuk, sah solatnya, tidak ada masalah. Cuma kita nak lihat tentang kesempurnaan dalam solat. Maka mazhab Syafi'i, iaitu mazhab kita tuan-tuan, adalah tangan kanan menggenggam tangan kiri, diturunkan ke bawah dada serentak selepas menyebut takbiratul ihram. Ketika mana kita angkat tuan-tuan, takbir serentak, Allahu Akbar, pergerakan kita itu serentak. Sebab tu bila mana angkat takbir, angkatlah bersungguh-sungguh. Kedua-dua tapak tangan itu mengarah ke arah hadapan, ke arah kiblat. Maka direnggangkan sedikit jari, maka sama parasnya dengan telinga. Ni kita dah berbahas dan berbincang pada kuliah-kuliah yang lalu tuan-tuan, bagaimana nak angkat takbir yang tepat, yang betul. Jadi mengikut mazhab Syafi'i, angkat serentak dengan lafaz Allahu Akbar. Bar saja kita dah qiyam dah. Dalam keadaan kita qiyam, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sambung sikit lagi, iaitu saktah. Saktah, apa dia maksud saktah? Saktah ni berhenti sebentar. Sebagaimana kita angkat qiyam, kita angkat takbir Allahu Akbar, saktah, berhenti sebentar. Di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Maksudnya kita angkat takbir Allahu Akbar, berhenti sat, baru baca doa iftitah. Jangan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsir. Jangan kita terus. Sebab diajar Nabi SAW, maka kita berhenti sat, jangan kita terus. Sattah ni maksud berhenti sebentar. Sebelum mana kita nak baca doa iftitah. Sebab tu doa iftitah tuan-tuan, kita kena baca. Jangan kita tak baca. Walaupun doa iftitah tu merupakan sunat hai'ah. Sekadar mana sunat, tetapi fadilat membaca doa iftitah ni besar tuan-tuan. Di antara fadilat yang besar dalam solat adalah kita membaca doa iftitah, iaitu doa pembuka. Jadi jangan tinggal doa iftitah. Jadi insya-Allah doa iftitah ni tuan-tuan agak panjang sikit untuk kita berbahas atau berbincang. InsyaAllah kita akan tengok pada kuliah yang akan datang, di antara kelebihan daripada membaca doa iftitah. Salah satunya apa? Saya ambil sikit, iaitu mana dibukanya pintu-pintu langit tuan-tuan, doa iftitah ni. Sebab tu nama iftitah, pembuka. Bila mana kita semayang, daripada kita takbiratul ihram, baca doa iftitah, Allah buka tuan-tuan. Buka ni seluas-luasnya langit ni. Lalu apa yang kita minta dengan Allah SWT semua sampai tuan-tuan. Itu kelebihan daripada doa iftitah. Jadi kita akan tengok tuan-tuan di antara hadis di Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan berbincang yang lebih lanjut lagi, moga-moga adanya fadilat dan juga mungkin kita boleh tahu apakah kelebihan daripada membaca doa iftitah tersebut tuan-tuan. Wallahu alam. Insya-Allah kita akan sambung lagi kuliah yang akan datang dalam bab solat ni tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu alam. Baik, kita tengok tuan-tuan kitab yang kedua di antara amalan-amalan orang yang soleh. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah kita berada di bulan Syakban. Cepat. Bulan Rejab habis dah. Ini dah bulan Syakban ni tuan-tuan. Dah hari yang keberapa dah ni? Tak berapa hari lagi dah. 12 Mac, 12 hari bulan, dah 1 Ramadan dah. Ni dah berapa hari hari ni? 14. Berapa bulan ni? 19. 21 bulan dah. Tengok masa tu agak cepat. Bulan Rajab pun dah meninggalkan kita tuan-tuan. Ni dah masuk bulan Syakban. Maka ada amalan-amalan yang boleh kita laksanakan dalam bulan Syakban, iaitu yang pertamanya tuan-tuan, amalan memperbanyakkan kita berpuasa sunat. Ambil kesempatan kita dalam bulan Syakban ni berpuasa sunat. Di antara puasa sunat yang menjadi kebiasaan kita iaitu Isnin dan Khamis. Ini pun kalau boleh jangan kita tinggallah. Kalau mana kita tidak ada masalah kesihatan dan sebagainya, kita teruskan dengan Isnin dan Khamis. Dan kalau diberikan kesempatan atau diberikan peluang oleh Allah dengan kesihatan kita yang baik itu, teruskan. Boleh ambillah hari-hari yang lain untuk kita tambahkan puasa-puasa sunat tu.
Sebagai ini persediaan kita nak masuk bulan Ramadan. Yang keduanya, tuan-tuan, dalam bulan Syakban ni kena banyakkan kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini ayat yang turunkan oleh Allah SWT dalam bulan Syakban. Allah dan para malaikat juga berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita, tuan-tuan, seperti manusia biasa, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tak banyak berselawat, alangkah ruginya kita, tuan-tuan. Rugi sungguh. Sedangkan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah bertemu dengan kita, tapi Nabi selalu mendoakan untuk kita, tuan-tuan. Itu jadi kita rugi kita tu. Sebagai ingatan kita, kasih sayang yang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan, tuan-tuan, berselawat. Sekurang-kurang sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sekurang-kurangnya. Bacalah seberapa banyak yang boleh. Kalau boleh dalam perbualan kita, dalam kita duk berjalan ke, banyakkan berselawat. Sebab tu diajar, tuan-tuan, oleh para ulama, kalau mana kita terlupa ataupun kita sedang bercakap, kita terlupa sesuatu, selawatlah banyak-banyak. Selawat. Maka, tuan-tuan, bila mana kita banyakkan selawat ni, Allah bagikan ilham, kita boleh ingat semula apa yang kita lupa. Itu kelebihan selawat. Sebab tu dalam bulan Syakban ni perbanyakkan selawat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sekurang-kurangnya. Nak baca selawat ni banyak jenis, tuan-tuan. Banyak jenis selawat, tapi yang paling mudah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Baca, tuan-tuan, sekurang-kurangnya 100 kali, kalau boleh 1000 kali. Baca seberapa banyak yang boleh, sebagai tandanya ingatan kita dan sayangnya kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keduanya. Yang ketiganya, tuan-tuan rahmati Allah SWT, di antara amalan dalam bulan Syakban ni, perbanyakkan kita memohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bulan Syakban. Bulan Rajab kita minta ampun. Dalam bulan Syakban kita minta ampun dengan Allah sebelum mana kita nak masuk bulan Ramadan. Kita nak masuk dalam bulan Ramadan itu supaya mana sebelum kita nak masuk tu Allah dah ampunkan dosa-dosa kita. Maka perbanyaklah membaca zikir. Zikir apa? Zikir minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana zikirnya? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, jangan tinggal baca. Nak baca berapa kali? Bacalah 70 kali waktu pagi, 70 kali waktu malam. Jangan tinggal. Bulan Rajab kita baca, bulan Syakban pun kita baca. Jangan tinggal. Zikir apa tu? Zikir nak minta, ya Allah, Kau Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Dosa-dosa kita banyak tak? Banyak. Minta Allah bersihkan diri kita daripada dosa. Kita masuk, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan dalam keadaan suci bersih. Masuk dalam keadaan suci bersih. Sebab tu bila mana kita masuk bulan Ramadan, dosa-dosa kita semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka memudahkanlah untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya, tuan-tuan. Ya, yang keempatnya apa dia amalan lagi? Membaca doa yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam kita baca tadi, tuan-tuan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah ya Allah dalam bulan Syakban dan sampaikan aku, pertemukan aku, masukkan aku ke dalam bulan Ramadan. Tu minta, tuan-tuan. Minta Allah berkati kita bulan Rajab dan bulan Syakban. Dan sampaikanlah aku ya Allah, boleh masuk ya Allah, berjumpanya aku ya Allah
Iaitu mana? Masuk bulan Ramadan, bulan yang cukup mulia, bulan yang kau berikan pelbagai nikmat, bulan yang kau berikan pelbagai jenis pahala yang kau nak berikan. Sekecil-kecil mana ibadah, sekecil-kecil mana amalan, kau gandakan pahala ya Allah. Tu bulan mulia tu. Sebab tu kita minta sungguh-sungguh, ya Allah, bagi ya Allah peluang dapat masuk dalam bulan Ramadan tahun ni ya Allah. Aku nak beribadah sungguh-sungguh. Aku nak mengejar ya Allah, nak cari bekalan lagi ya Allah. Tu tuan-tuan, bulan Ramadan. Sebab tu sahabat Nabi SAW, bila mana Nabi panggil tuan-tuan, Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat Nabi, kita telah hampir dah nak masuk bulan Ramadan. Maka tuan-tuan, para sahabat berseronokkan tuan-tuan. Seronok sungguh. Nak masuk bulan Ramadan tu seronok sungguh. Sebab apa? Itulah namanya tuan-tuan, madrasah Ramadan. Permulaan hidup kita, permulaan latihan kita adalah madrasah. Madrasah tu apa? Sekolah Ramadan. Dalam itulah kita nak belajar, kita nak bangun tengah malam, kita nak berpuasa, kita nak jaga hati, kita nak jaga mata, kita nak jaga mulut. Tu bulan Ramadan. Sebab tu kita sebelum nak masuk bulan Ramadan ni, bersihkan hati kita, bersihkan diri kita daripada segala dosa-dosa. Maka berdoalah banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mana Allah memberkati kita dalam bulan Rejab dan bulan Syaban, dan Allah pertemukan kita sehinggalah bertemunya yakni bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu di antara amalan-amalan yang boleh kita buat. Yang pertama, perbanyakkanlah kita berpuasa sunat dalam bulan Syaban. Yang keduanya tuan-tuan, perbanyakkan kita berselawat pada Nabi SAW. Yang ketiganya, memperbanyakkan kita berzikir, zikir minta ampun dengan Allah, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Yang keempat, memperbanyakkan doa yang diajar Nabi SAW, Allahumma barikna fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu di antara amalan yang saya berikan tuan-tuan, insya-Allah. Moga-moga Allah SWT berikanlah kita kerahmatan dan kasih sayangnya, dan Allah beri ampun dosa-dosa kita tuan-tuan, insya-Allah. Saya berikan amalan-amalan tersebut kepada ibu-ibu dan ayah-ayah, sama-sama kita jadikan sebagai amalan, dan disampaikan juga kepada sahabat-sahabat kita, saudara kita, ahli keluarga kita yang lain, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung tuan-tuan rahmati Allah, iaitu di mana kita sambung di antara kitab Nota Ajar Seorang Mukmin. Kita masih lagi membicarakan tentang Allahumma salli ala sabar jalan meraih dan darjah takwa tuan-tuan, insya-Allah. Maka ujian yang keempat, kita telah tengok ujian yang kedua, ketiga dan keempat. Yang keempat iaitu mana? Kita sambung tuan-tuan. Maka di antara mana ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ke atas kita itu sebagai menaikkan darjat dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mana yang keempatnya, Allah Subhanahu Wa Taala matikan orang-orang yang kita sayangi. Allah nak angkat darjat kita, Allah nak angkatkan sifat ketakwaan kita padanya. Maka apa yang Allah buat? Allah nak uji kita tuan-tuan, iaitu matikan orang-orang yang kita sayangi. Orang yang kita sayangi Allah ambil tuan-tuan. Nak uji, tengok suami kehilangan isteri tuan-tuan. Tengok bagaimana sayangnya beliau kepada isteri. Yang sayang itulah Allah ambil. Rupanya Allah lebih menyayanginya. Itu dia tuan-tuan. Ada orang sayang mak ayah pun tuan-tuan Allah ambil. Sayanglah macam mana sekalipun, tapi Allah lebih menyayangi tuan-tuan. Allah nak uji sifatnya ketakwaan, sifatnya redanya bagi seseorang manusia itu apabila diuji. Ini tuan-tuan, Allah nak angkat darjat. Sebab tu orang sering kali diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak uji dia sebab apa? Sebab Allah nak angkat darjatnya seseorang tuan-tuan. Darjat ni apa? Darjat ni kedudukan. Allah nak angkat. Tengok hang sabar ataupun tidak, tengok hang redha ataupun tidak. Allah nak tengok kita tuan-tuan. Sebab tu setiap ujian itu Allah nak tengok keredaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini merupakan satu ujian yang akan menggoncang jiwa. Bila mana kita kehilangan contohnya suami ataupun isteri, anak-anak
dan ibu bapa yang sangat kita sayangi. Allah nak uji kegoncangan jiwa kita, tuan-tuan. Bila mana kehilangan, contoh kehilangan anak. Tahun lepas, tuan-tuan, ada seorang ni, jemaah saya, tuan-tuan, kehilangan anak. Dia dah berusia 70 tahun lebih dah, tuan-tuan. Anak dia sihat, bukan sakit apa, jatuh motor ya, tuan-tuan. Dia jumpa saya pergi ziarah, tuan-tuan. Dia kata, ustaz, bukan sepatutnya, bukan anak saya yang meninggal, tetapi saya yang sepatutnya meninggal dulu daripada dia. Dia cakap macam tu, tuan-tuan. Apa jawapan kita nak bagi pada dia, tuan-tuan? Jawapan dia, Allah lebih menyayangi dia daripada haji. Allah nak uji bagaimana keredaan seorang ayah, dan beruntungnya dia meninggal masih ada lagi ibu dan ayah. Untung dia. Sebab apa? Dah tentulah ibu dan ayah dia mendoakan kepada dia. Mustajab tak? Mustajab. Makbul tak? Makbul. Sebab saya jumpa banyak, tuan-tuan, anak yang meninggal dulu daripada mak. 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, meninggal dalam bulan Ramadan. Saya pergi ziarah, tuan-tuan. Mak dah duduk di hujung kepala anak dia. Ustaz, sepatutnya bukan anak saya, tapi saya sepatutnya, sebab saya yang sakit. Anak sakit tak? Anak tak sakit, tuan-tuan. Meninggal dalam tidur. Muka berseri, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan. Rupanya dia ni memang seorang anak yang soleh. Dia tidak berkahwin, tuan-tuan. Sebab apa? Nak jaga ibu dia. Adik dia semua dah berkahwin. Dia orang yang soleh, jaga mak dia yang dalam keuzuran. Tu hebat, tuan-tuan. Ini saya pernah jumpa ni. Sebab tu Allah nak uji, tuan-tuan. Saya kata apa? Untungnya anak makcik, sebab makcik masih hidup. Dia meninggal, makcik masih hidup. Dia meninggal, makcik boleh minta ampun dengan Allah. Makcik boleh berdoa untuk anak makcik. Betul ke ustaz? Betul. Doa makcik ni Allah makbul. Seorang ibu doa tidak ditolak. Tu doa ibu, tuan-tuan. Sebab tu kalau mana kita ada mak ayah, tuan-tuan, ada apa masalah gembira ataupun sukar, berduka cita, telefon dah mak ayah, tuan-tuan. Minta mak ayah doakan kepada Allah, tuan-tuan. Sebab tu kalau mana tanya mak ayah kita, tuan-tuan, mak ayah kita tak pernah tinggal mendoakan kita, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, pagi tadi pun saya ceramah di satu tempat di Kepung, tuan-tuan. Saya kata kejayaan kita ini bukan di atas usaha kita. Kita berjaya selama ni, dapat gaji yang banyak, kerja yang bagus, bukan atas usaha kita. Tapi kita jangan lupa, kena ada orang yang berdoakan untuk kebaikan kita, saya kata. Kita berjaya ni, ada mak ayah setiap bangun tengah malam pukul 3 pagi, 4 pagi, berdoakan khususnya kepada kamu semua ni. Sebab tu Allah makbulkan doa mak ayah kita. Sebab tu hebatnya doa mak. Sebab tu kalau ada mak, tuan-tuan, untung. Mintalah doa, minta dengan mak untuk doakan. Saya dulu mengaji, tuan-tuan, duduk universiti, nak periksa, tuan-tuan, telefon mak. Buku tak pandai baca sangat pun, tuan-tuan. Telefon mak, telefon ayah. Tolong doa Ustaz, nak periksa ni, esok scan. Seminggu ni periksa. Minta tolong doa. Baiklah. Hang buatlah elok-elok, kata. Kami kat sini doa je lah. Masuk, tuan-tuan, buku tak baca sangat pun. Tapi nak kata mustajab doa mak ayah tu. Tengok soalan dah boleh buat dah. Tu mustajab doa mak. Apa yang mereka duk bangun, tuan-tuan, 4:30 pagi bangun siap dah, duk semayang, duk menajat. Time kita periksa tu dia baca Yasin. Ni mak ayah kita dulu ni. Sebab tu, tuan-tuan, anak-anak kita periksa, cucu-cucu kita tengah periksa ni SPM, tuan-tuan. Buat, tuan-tuan, doa untuk mereka, tuan-tuan. Minta mereka dipermudahkan boleh menjawab dengan cemerlangnya. Sebab tu kita minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu petua, tuan-tuan rahmati Allah, bagi anak-anak yang sedang memiliki peperiksaan, tuan-tuan boleh bagi tahu anak-anak ketika mana nak jawab soalan tu banyak selawat. Banyak selawat. Ketika mana lupa satu soalan, ataupun kita tak boleh nak jawab satu soalan, selawat.
Katanya Tuan Guru almarhum Tuan Guru Harundin, sambil selawat tu sambil picit tengkuk belakang ni. Picit tengkuk. Tak boleh jawab ni, selawat picit tengkuk. Picit tengkuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah bagi tuan-tuan. Allah bagi ni, nampak balik jawapan tu. Tuan-tuan buat lah. Saya periksa, saya dah buat dah tuan-tuan. Tapi syarat dia kena baca buku lah. Saya hidup main picit tengkuk dah selawat tuan-tuan. Buku tak baca tak boleh juga. Kena baca tuan-tuan. Tapi nak katanya kadang-kadang kita baca pun kita lupa. Tapi dengan kelebihan selawat tu, boleh nampak balik muka surat berapa. Nampak balik jawapan tu, boleh tulis tuan-tuan. Allahu Akbar. Tu kelebihan di antara mana kita memperbanyakkan berselawat. Ajarlah cucu kita, anak-anak kita yang di tengah periksa tu, abang tak boleh jawab, banyakkan berselawat. InsyaAllah. Dan secara tiba-tiba mereka dipanggil kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia ingin melihat sejauh mana kita mampu bertahan dengan ujian ini. Kadang-kadang orang yang kita sayang tu tuan-tuan, Allah ambil secara tiba-tiba. Duk elok-elok tuan-tuan, dengar-dengar tak ada dah. Ni tuan-tuan, Allah nak uji sungguh ni. Allah nak bagi kita ujian tuan-tuan. Macam saya lah, mak saya duk elok-elok pun tuan-tuan, meninggal dunia, kena Covid. Bukan kata teruk, tapi nak kata ialah ada uzur tuan-tuan, sebab pada Covid tu lah. Ambil seorang-seorang, ayah saya, mak saya, lepas tu kakak saya pula tuan-tuan. Ujian tu, kawan-kawan pakat-pakat telefon saya, Ustaz banyak bersabar, ni Allah nak uji Ustaz. Allah nak angkat darjat Ustaz ni, dia kata. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita fikir tu, ujian ni tuan-tuan, kita kena harungi juga tuan-tuan. Dah Allah tentukan dah. Bolehkah kita nak elak apa yang Allah tentu? Tak boleh. Allah dah tetapkan dah. Sekian semua Allah dah tetapkan dah. Kita kena redha tuan-tuan. Nak buat macam mana? Jadi kita ada banyak berdoa ya. Doa banyak-banyak pada mereka yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak yang soleh sesa mendoakan kepada ibu ayahnya. Doa tuan-tuan, jangan tinggal. Walaupun kita telah berusia tua, tetap juga kita ada mak ayah, maka tetaplah kita berdoa. Doa tuan-tuan. Ni nak masuk bulan Ramadan ni, ada rezeki lebih sikit tuan-tuan, infakkan harta kita. Tajaan berbuka puasa dan sebagainya, infak tuan-tuan. Pahala bagi mak ayah, pahala bagi mak ayah. Pahala bagi orang yang kita sayang dah meninggal dunia, bagi. Ya, nak bagi macam mana? Niatlah. Pahala ni ya Allah nak bagi pada mak ayahku ya Allah. Pahala ni ya Allah sampaikan kepada orang yang aku sayang ya Allah, siapa-siapa tuan-tuan. Allah sampai tak pahala tu? Sampai tuan-tuan. Sebab itulah caranya kita nak balasnya jasa mereka tuan-tuan. Maka kematian salah satu dugaan yang Allah timpakan pada kita semua. Maka kita diuji dengan kematian, baik kematian orang yang terdekat, kematian orang yang kita cintai, bahkan kematian diri kita sendiri. Kita sayang tak diri kita? Sayang tuan-tuan. Tetapi Allah lebih menyayanginya ya tuan-tuan. Jadi bila mana tuan-tuan, kematian itu tidak menunggu saat mana kita senang lenang ataupun dalam keadaan apa sekalipun. Kalau sampai dah masanya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan ambillah nyawa kita, kembalilah kepadanya tuan-tuan. Maka manusia ni apa yang perlu buat? Maka manusia ni hanya perlu bersedia saja tuan-tuan. Bersedia dengan amalan-amalan soleh, bersedia dengan kebaikan, bersedia dengan ibadah, bersedia kesemuanya tuan-tuan. Jangan tinggal. Jangan biarkan masa berlalu begitu saja tanpa melakukan sebarang perkara yang berfaedah. Sehari demi sehari masa berjalan tak? Masa berjalan. Ni dah hari apa dah? Dah hari Rabu. Ni nak main Jumaat pula. Cepat tak? Cepat. Baru yang lepas Jumaat lepas, ni nak main Jumaat dah tuan-tuan. Masa cukup cepat, cukup pantas. Ni tu kata tadi tu, bulan Rajab habis sat macam tu ya tuan-tuan. Ni dah masuk bulan Syakban. Bulan Syakban pun dah nak habis dah. Nak masuk dah bulan Ramadan. Masa cukup cepat sungguh tuan-tuan.
Maka gunakanlah masa yang ada, jangan kita membuang masa tuan-tuan. Perbanyaklah isikan masa ruang yang ada ini untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang kelimanya ialah Allah menguji manusia dengan mengurangkan yakni mana menurutnya ulama ia perumpamaan kepada ujian yang dikurangkan pendapatan sampingan. Yakni mana ataupun pendapatan sampingan ataupun juga kewangan bagi kepada manusia. Allah uji kita tuan-tuan yang kelima ni, iaitu daripada sudut pendapatan. Mungkin sebelum ni dia pendapatan yang tinggi, tapi Allah boleh uji tuan-tuan, sekelip mata tuan-tuan pendapatan dia akan berkurangan. Banyak tak berlaku macam ni? Banyak tuan-tuan. Ada kalangan orang yang hidup senang lenang dalam kekayaan, Allah ambil sekelip mata ya tuan-tuan. Kalau kita tengok artis-artis kita tuan-tuan, banyak yang berlaku macam tu. Kalau mana dia tidak bersyukur, tidak gunakan nikmat yang Allah, rezeki yang Allah berikan, Allah boleh ambil sekejap. Samalah kita pun. Allah bagi kita rezeki dalam pelbagai bentuk rezeki. Allah bagi satu demi satu tuan-tuan. Rupanya kita kalit dengan rezeki kita, kita leka dengan rezeki kita tuan-tuan. Allah boleh ambil sekejap ya tuan-tuan. Tapi kalau Allah bagi rezeki bagi dia, Allah banyakkan gandakan rezeki bagi dia, dia bersyukur dengan rezeki itu. Dia ambil sebahagian rezeki tuan-tuan, dia bagikan infak kepada orang yang susah. Dia nampak tepi jalan, dia bagi duit. Maka Allah tambahkan rezeki dia lagi tuan-tuan. Tidak kurang pun sedikit rezeki dia tuan-tuan. Ni tuan-tuan, amalan yang perlu kita buat. Ada seorang datuk tuan-tuan jumpa dengan saya, dia ucapkan saya terima kasih. Dia kata, terima kasih ustaz, saya tak mampu nak ceramah macam ustaz, tak mampu nak berdakwah, tetapi dia mampu tuan-tuan dalam sudut keuangan. Dia kata dia keluarkan keuangan dia, sekali mana gaji dia tuan-tuan, dia dah siap dah checklist 10 buah tahfiz. Masuk ya gaji, dia transfer 10 buah tahfiz. Dia tuan-tuan, amalan dia. Usia dia dekat 70 tahun, tapi dalam keadaan badannya cukup sihat. Rezeki dia tuan-tuan cukup murah, ahli keluarga dia yang cukup baik. Anak-anak dilahirkan secara anak yang soleh. Sebab apa? Keberkatan rezeki dia tuan-tuan. Dia bersihkan rezeki dia tu dengan infakkan harta dia. Sebab tu tuan-tuan, kita tuan-tuan, kalau ada sikit-sikitlah kita sedekah. Masuk tuan-tuan. Jumpa tuan-tuan guru mana bagi. Balik-balik kampung jumpa pondok mana bagi tuan-tuan. Keberkatan duit yang kita bagi ni tuan-tuan. Kita nak muliakan harta benda kita, perbanyakkan kita infak. Sebab tu tuan-tuan, ada orang dia suka sungguh bagi tuan-tuan. Bagi duit. Sedekah banyak-banyak tuan-tuan. Balik kampung jumpa orang-orang tua-tua di kampung, seluk-seluk poket bagi tuan-tuan. Bagi RM10, bagi RM20. Dia makan duit harta yang kita bagi tuan-tuan, dia gunakan ibadah, dia gunakan tubuh badan dia baca Quran, dia gunakan tubuh badan untuk solat dan sebagainya. Kita duduk di rumah dapat pahala tuan-tuan, atas keberkatan duit yang kita bagi tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah untungnya bagi mana seseorang itu memperbanyakkan infaknya, hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira kepada mereka yang sabar, yakni menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Dan apabila diuji, mereka sentiasa menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Kita diuji tuan-tuan, tak ada lah lafaz yang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu inna lillahi wa inna raji'un ini, apabila mina kita mendengar mendengar satu-satu musibah yang berlaku diri kita ataupun diri orang lain, maka sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sekadar mana kita dengar orang meninggal dunia ya. Kita dengar Pak Mat jatuh basikal, inna lillahi wa inna raji'un. Ada setengah orang tuan-tuan sebut inna lillahi wa raji'un. Dah, Pak Mat tak mati lagi, Pak Mat baru jatuh ya, baru luka sikit ya. Dia tak faham.
Bila dengar ya keuzuran, dengar ya orang musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu merupakan doa, tuan-tuan. Sebab tu bila mana dengar sebarang musibah, sebarang yang berduka cita, diri kita sendiri ataupun diri orang lain, maka kita sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah lah kita datang dan kepada Allah lah kita kembali. Yang keduanya, bila mana kita mendengar sebarang musibah, tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah, untuk diri kita sendiri ataupun kepada kita mendengar musibah daripada orang lain. Berdoa, tuan-tuan, angkat tangan. Angkat tangan, doakan kebaikan orang yang ditimpa musibah. Doa, ya Allah, sahabat aku ni kena musibah, ya Allah, mohon ya Allah keberilah ya Allah keselesaan, kesempurnaan dalam kehidupan dia, ya Allah. Minta doa, tuan-tuan. Orang yang sesama berdoakan kepada orang lain, tetap juga diaminkan doa yang sama itu kepada orang yang mendoakan. Para malaikat aminkan doa tu, tuan-tuan. Sama apa yang kita doa kebaikan orang tu, sama juga kita dapat. Sebab tu, tuan-tuan, kita berdoakan kepada orang lain tak rugi. Tengok jiran kita kena musibah, tengok kawan-kawan kampung kita kena musibah, doa, tuan-tuan. Bangun tengah malam, ya Allah, sahabat aku sedang diuji, ya Allah, mohon ya Allah pertolongan daripada Engkau, ya Allah. Minta, tuan-tuan. Para malaikat aminkan doa yang sama khusus kepada kita, tuan-tuan. Apa yang doa kita pada dia, sama kita pun dapat. Itu untung dia. Sebab tu dalam doa ni, tuan-tuan, jangan kita rasa kita berat nak mendoakan kepada orang lain, tuan-tuan. Doalah kepada semua. Begitu juga kita doa sahabat-sahabat kita, saudara mara kita di Palestin dan sebagainya, tuan-tuan. Doa untuk mereka, tuan-tuan. Mereka nak berjihad sungguh, tuan-tuan. Kita duduk sini hanya nak berdoa saja. Doa minta dengan Allah Subhanahu taala. Mungkin doa kita ni dan pelanggan kalangan kita ni ada doa yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah peluang, tuan-tuan, perbanyakkan kita berdoa, tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu alam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang, tuan-tuan, dapat keampunan dan diberikan peluang untuk kita berdoa, untuk kita hampir dan dekat dengan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu alam. Moga-moga Allah merahmatilah pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Kita ambil kesempatan berdoa sikit, tuan-tuan. Ambil kesempatan pada malam yang penuh keberkatan ini. Mungkin daripada kalangan tuan-tuan ada yang berhajat, bolehlah selitkan doa. Moga-moga semuanya dapat manfaat daripada doa ini, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in min syarri ma khalaq. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma atim lana bi husnil khatimah wa la ta'tim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon ampun dan maaf yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang jahil itu kelemahan itu adalah diri saya sendiri. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله